Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya tengok di Facebook ada senarai baru untuk Wahabi di Malaysia, kata mereka, sedangkan orang-orang yang mereka sebut itu menafikan. Bahkan saya dimaklumkan di dalam senarai itu ada juga nama saya di situ. Jom kita tengok hari ni. Kita nak tengok siapakah orang yang dianggap sebagai Wahabi di Malaysia. Kenyataan ini di dalam satu fake account Ahlussunnah wal Jamaah Malaysia, 1,900 like, 19,000 followers, masih lagi sedikit. Ini satu account di Facebook. Saya tak tahu siapa yang memiliki account ini. Kalau saya tahu siapa yang memiliki account ini, mungkin kita boleh keluarkan saman dan seumpama dengannya. Tapi buat masa ni kita tak tahu siapakah pemilik bagi account ni. Kalau sahabat-sahabat ada makluman tentang siapakah pemilik bagi account ni, kita mungkin boleh keluarkan kenyataan, kita boleh keluarkan saman kepada mereka. Katanya memperjuangkan as-sunnah seperti menggigit agama dan gigi garham. Okey, bagus. Ini satu kenyataan yang bagus yang kita semua pun kena ikut. Ni dia ada email dia, Ashraf Fauzi 0502@gmail.com. Mungkin sahabat-sahabat boleh cek adakah ini adalah owner kepada page ini dan siapakah dia ni, Ashraf Fauzi ni. Kalau kita dapat makluman ni, insya-Allah kita akan keluarkan tindakan, kita ambil buat tindakan insya-Allah. Sebab ini berkaitan tentang defamation, melabel seseorang yang orang itu tidak ada label berkenaan, apatah lagi dengan tujuan jahat, iaitu tujuan untuk nak menjatuhkan orang berkenaan. Kemudian kita tengok ni yang 3 hari lepas yang ramai orang duk share, senarai pendakwah sebar fahaman Wahabi terkini 2023. Disebut di sini pendakwah, dia tak sebut pendakwah dah. Pendakwah ni, kita tengok pendakwah ni. Ini PRPM, kita search dakwah. Dakwah ni ada beberapa contoh dalam kamus bahasa Melayu. Dakwah disebut perganda, propaganda. Dakwah mempergandakan, mempropagandakan. So dakwah ni lebih kurang dengan maksudnya membuat propaganda lah. Kalau pendakwah maksudnya orang yang buat propaganda. Kita tengok pula propaganda. Propaganda disebut penerangan atau penyiaran ideologi, fahaman atau pendapat, ideologi atau pendapat yang dihebahkan untuk mempengaruhi orang ramai. So dengan maksud yang dikeluarkan di BP, kita boleh faham bahawa senarai pendakwah sebar fahaman Wahabi terkini 2023 boleh dimaksudkan senarai pembawa ideologi fahaman Wahabi. Jadi orang-orang ni golongan-golongan Wahabi yang membawa ideologi Wahabi. So itu disebut sebagai pendakwah sebar fahaman Wahabi. Dia tak pakai perkataan pendakwah, dia pakai pendakwah. Okey, tak apa. Yang pertama, Maulana Asri Yusof. Allah ya salam. Ni Maulana Asri Yusof nombor 1 ni. Disebut sebagai Wahabi ni. Maulana Asri Yusof, Kelantan. Siapa Maulana Asri Yusof ni? Maulana Asri Yusof ni adalah seorang tokoh hadis di Malaysia yang mana dia ni belajar dekat Darul Ulum Deobandi di India. Waktu kecil lagi, daripada darjah 4. Dia dah mengaji, dah pergi Deobandi, Darul Ulum Deoband. Ramai ulama-ulama hadis keluaran daripada Darul Ulum Deoband. Kemudian dia balik Malaysia sekejap, kemudian dia balik semula, dia pergi balik ke India, dia masuk, dia sambung belajar di sana. Dan dia menjadi seorang tokoh hadis sehingga balik dekat Malaysia ni antara orang yang paling pertama sekali yang membanteras pemahaman Syiah yang berada di Malaysia. Dan ada beberapa buku beliau ditulis untuk memerangi pemikiran Syiah. Dan dia ni memang suka menulis, suka berceramah, dan bila dia berceramah dia memang ada nota. Inilah Maulana Asri Yusof. Dia bagi penerangan kepada orang dan dia siapkan nota untuk panduan orang ramai. Yang pergi kuliah dia akan tahu bahawa hampir setiap kuliah dia mesti ada nota yang kita pegang. Bahkan beliau adalah seorang tokoh di Malaysia yang mengajar Sahih Al-Bukhari. Bahkan antara yang telah mengkhatamkan pengajian Sahih Al-Bukhari. Cukup menarik. Saya sendiri ketika di Mesir, bahkan sampai ke hari ini juga, sangat meminati kuliah-kuliah, penerangan dan juga kelas-kelas yang dikelolakan oleh Maulana Asri Yusof. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat kritis. Bahkan beberapa buku saya yang saya terbitkan adalah berdasarkan daripada kefahaman daripada kritikan-kritikan beliau. Cukup bagus. Yang kedua, Ustaz Saibon, Tok Kadi Kuala Krai, Kelantan. Yang ketiga, Ni Amar. Ni Amar ni YB ni. Ustaz Ni Abduh juga daripada Kelantan. Saya fikir orang yang buat ni mungkin orang Kelantan kot. Kemudian Maulana Asy'ari, tokoh besar juga, mengajar di negeri Kelantan. Ustaz Marzuq Asy'ari, bekas timbalan Menteri Agama, pun Wahabi juga. Ramai Wahabi kat Malaysia ni. Ustaz Mat Mustafa, Ustaz Hakimi, Masjid Pulau Melaka, Ustaz Bashir. Saya memang rasa betul lah orang yang buat senarai ni adalah orang Kelantan. Sebab banyak nama-nama orang Kelantan pada peringkat awal ni. Ustaz Azhar Riza,
Alhamdulillah, Masjid Pulau Melaka pun kena juga. Ustaz Abu Mustaqim, menantu YB Kak Lah Rantau Panjang. Ni ustaz budak besar. Ustaz Abu Anas Madani, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, seorang penulis buku yang mantap. Dia terjemahkan, bahkan dia transkrip balik buku-buku Jawi, kitab-kitab Jawi. Dia juga adalah seorang lepasan daripada kuliah syariah pada peringkat ijazah sarjana muda, master dan juga PhD di Universiti Islam Madinah. Memang cukup-cukup padu bahagian syariah. Syariah ni maksud apa? Hukum hakam. Dia pun dikatakan sebagai seorang Wahabi, padahal dia ni daripada sudut keilmuan cukup-cukup tinggi Ustaz Abu Anas Madani. Siapa yang belum pernah mendengar, belum pernah mengikuti, saya cadangkan anda mengikuti kuliah-kuliah daripada Dr. Abu Anas Madani. Seorang tokoh yang cukup hebat. Amir Fatihi, penolong Ustaz-Ustaz Wahabi. Ni Ustaz Amir Fatihi, seorang yang sangat kritis dan banyak menulis di Facebook yang menjelaskan tentang isu-isu semasa. Cukup-cukup bagus juga Ustaz Amir Fatihi. Hadi Akmal, sahabat saya Hadi Akmal daripada Perak, dia pun sama juga dikatakan Wahabi, mungkin sebab dia banyak jual buku-buku sunnah kot. Lepas ni Hadi Akmal kena banyakkan lagi jual buku sunnah, nanti dia boleh naik ranking nombor 1. Ustaz Joharimat, ini Dr. Joharimat Dr. Joharimat. Beliau adalah seorang tokoh yang besar juga, keluaran daripada Arab Saudi juga. Di PhD dia dekat Arab Saudi dalam bahagian akidah, bukan bahagian biasa-biasa, dia dalam bahagian akidah daripada Universiti Islam Muhammad bin Saud, Riyadh. Dan beliau ni bukan orang kaleng-kaleng dalam parti PAS. Beliau adalah antara ahli Majlis Syura PAS, tahu saya. Bahkan dia beberapa kali sebelum ni juga bertanding atas tiket PAS dan menang di dalam pilihan raya berkenaan. Seterusnya sampai nombor 16 baru Mufti Perlis. Biasanya Mufti Perlis ni dia dapat ranking nombor 1, tapi yang ni ranking dia nombor 16. Dr. Rizami Ramli, ini juga adalah tokoh besar, semua orang tahu dah Ustaz Dr. Rizami Ramli. Dia pensyarah di KUIP dan dapat jawatan rektor dekat sana dan mempunyai kualiti pengajar yang cukup-cukup bagus juga, ahli hadis. Kemudian Ustaz Rizal Malaya, ni Ustaz Rizal, Ustaz Mat Malaya. Ustaz Mat Malaya ni dia lepasan Jordan, cukup-cukup bagus, cukup lantang bersuara, banyak isu-isu semasa yang dia bercakap dan dia memberikan pandangan. Bahasa dia cukup bagus. Siapa yang belum pernah dengar, nak dapat hiburan-hiburan yang bersifat akademik, boleh mendengar Ustaz Mat Malaya. Memang padu bang. Kemudian 19 Ustaz Halim Ayat Acak. Ini Ustaz Halim Hassan. Dia sebut Ayat Acak ni sebab mungkin dulu pernah ada kenyataan daripada Ustaz Halim sebut tentang Ayat Acak. Kemudian Ustaz Qarni Idrus. Ustaz Qarni Idrus juga ni adalah pendakwah negeri Perlis. Banyak juga kenyataan-kenyataan yang beliau angkat dalam isu semasa dan cukup-cukup bagus juga kenyataan beliau. Kadang-kadang mempunyai penelitian yang cukup menarik daripada sudut hal-hal akademik. Kemudian Ustaz Salman Ali, jago debaters yang sekarang bekerja sebagai salah seorang pengurus debat antarabangsa di Qatar. Kemudian Dr. Kamilin Jamilin, ini ulama hadis di Malaysia juga. Setahu saya dia mengajar dekat USIM. Cukup bagus juga. Kemudian 23 Tuan Guru Haji Hadi, ni Presiden PAS. Presiden PAS pun kali ni kena jadi Wahabi juga. Dia pun termasuk dalam kategori Wahabi juga. Aduh, jenuhlah orang kita. Arwah Tuan Guru ni Aziz, dah arwah pun. Allah ya salah, ini kau ajak betul ya orang yang buat ni. Dah arwah pun, orang dah meninggal dunia pun dia masih lagi bubuh nama orang ni, termasuk dalam kategori Wahabi. Seterusnya 26 Fathul Bari Mak Yahya UMNO Kangak. Ni bukan Fathul Bari Mak Yahya ni. Saya tak tahu Fathul Bari Mak Yahya UMNO Kangak ni siapa dia, saya tak tahu, kena picek balik. Tapi kalau Fathul Bari Mak Jahya, Mak Jahya, yang tu saya kenal. Yang tu adalah anak bekas mufti, anak mantan mufti sebelum ni. Mufti sebelum ni, Mufti Perlis sebelum ni namanya Mak Jahya. Datuk Mufti Saibul Samahah rahimahullah. Beliau adalah mufti dekat sana dan anak dia Fathul Bari dilahirkan dekat Mesir, dibubuh nama kitab. Macam saya, nama anak saya Bukhari sebab saya terjemah Sahih Al-Bukhari. Jadi sebut nama Bukhari. Datuk Mak Jahya pula bagi nama anak dia Fathul Bari. Bersempena dengan syarah bagi kitab Sahih Al-Bukhari. Syaidan Kasim nombor 27. Syaidan Kasim jadi Wahabi juga. Ramai orang politik jadi Wahabi kali ni. Kemudian Maulana Fakhrul Razi. Ini seorang tokoh besar ulama pondok di negeri Perak, juga disebut sebagai Wahabi. 29 Syihabuddin YouTuber. Saya pun digelar sebagai Wahabi. Setahu saya dia maksudkan saya. Jadi saya nak cari, kalau sahabat-sahabat boleh jumpa siapakah owner dia ni, kita dapatkan alamat dia, kita hantar surat saman dekat dia. Kemudian Hamzah Zainuddin, Ketua Perikatan Nasional dan Gasma. Hamzah Zainuddin ni. Hamzah Zainuddin ni bukan ketua pembangkang ke? Lah. Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang terkini. Ya betul lah, ketua pembangkang lah. Saya tahu yang ni, cuma saya confused. Pasal apa dia ni pun pergi bubuh sebagai salah seorang daripada senarai Wahabi pula ni. Jenuh juga. Tapi okey lah. Ramai
Ramai ahli-ahli politik jadi Wahabi sekarang ni. Ustaz Adli Sa'ad. Ustaz Adli, okey, menarik. Ustaz Adli daripada Yayasan Al-Khadim. Aiman Banna, sahabat saya. Hussein Yi. Oh, ini kena letak lah nama dia. Elok. Ustaz Hussein Yi. Datuk Ustaz Hussein Yi. Memang padu hari ini. Orang lama mesti kenal punya tokoh besar yang mengajar agama, yang memberikan penerangan tentang agama Islam yang cukup simple. Memang padu. Dia ni level-level Zakir Naik dan seumpama dengannya. Dia antarabangsa. Saya dulu waktu dekat Mesir, saya duk tengok satu channel TV An-Nur, dan waktu tu saya perasan ada seorang macam orang Malaysia, Cina Malaysia. Rupanya memang betul itu adalah orang Malaysia. Waktu tu baru saya mula kenal Syekh Hussein Yi. Baru saya baca, saya tengok, saya tonton video-video beliau. Kemudian 34 Ustaz Abdul Mu'in Page Ulam Channel. Tapi ada sambungan lagi, tak tahu kat mana sambungan dia. Yang ni yang paling baru kot. Yang ni dia ada sambungan lagi. Tapi last kali Ustaz Abdul Mu'in. Jadi sahabat-sahabat, itulah senarai Wahabi-Wahabi dekat Malaysia. Kalau dia kata Wahabi-Wahabi Malaysia ni dengan tujuan nak pergi kata Wahabi, dia menyebarkan fahaman Wahabi dan sebagainya, saya adalah orang yang nak protes dengan kenyataan tu. Sebab mereka-mereka ini termasuk Syahbudin Ahmad tidak menyebarkan fahaman Wahabi, dan kami juga bukan Wahabi. Jadi tak ada isu nak berkata Wahabi. Saya sendiri pun alhamdulillah hadza min fadli rabbina, saya belajar dekat Al-Azhar, mengaji akidah Al-Asy'ariyah yang dikelolakan oleh Universiti Al-Azhar. Banyak pandangan-pandangan saya juga yang ramai follower-follower kita pun tak setuju. Mungkin mereka mengambil pandangan akidah daripada Hanabilah. Saya sendiri lebih kepada akidah Al-Asy'ariyah. Tetapi tetap juga dikategori dengan kategori berkenaan, dan saya menganggap bahawa ini adalah satu penyelewengan dan tujuannya adalah untuk defamation, meletakkan satu label yang tujuan untuk nak menjatuhkan maruah seseorang, menjatuhkan kredibiliti seseorang, dan ini adalah satu perkara yang cukup-cukup tidak bagus. Tetapi kalau ada orang nak ambil manfaat, siapa nak dengar kuliah-kuliah bermanfaat, dengarlah daripada 34 orang yang dalam list berkenaan. Untuk nombor 14, biasanya Ustaz Adi Akmal ni dia tak bagi kuliah lah, tapi dia jual buku. Bolehlah beli buku dekat dia. Saya pun jual buku juga, bolehlah beli buku daripada saya. Wallahu ta'ala sahabat, kita hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Ingat Nabi SAW sebut, kafa bimar'i kadhban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong, pendusta apabila dia sebutkan semua benda yang dia dengar. Macam tu jugalah kita kalau tengok senarai pendakwah, pendakwah Wahabi ni, kita pun pergi sebar dekat orang lain, kita juga termasuk di dalam ancaman berkenaan. Wallahu ta'ala alam sahabat. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.